Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan bincangkan isu-isu yang kita jangka akan mendominasi berita sepanjang minggu hadapan. Dan salah satu berita yang mungkin akan mendominasi semua tajuk akhbar dan juga siaran mungkin di televisyen maupun di radio adalah sesuatu yang mungkin akan berlaku esok. Lebih 8,000 doktor kontrak dilaporkan akan mogok bermula esok sehingga 5 April depan. Perkara itu dinyatakan oleh jurucakap mogok Doktor Malaysia yang mengesahkan perancangan mereka tetap akan diteruskan walaupun kerajaan setuju untuk menubuhkan satu jawatan kuasa baru untuk meneliti tuntutan mereka. Semalam, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata mogok bukan cara yang baik untuk menyelesaikan isu tersebut. Kata Dr. Zaliha, perkhidmatan kesihatan merupakan perkhidmatan yang kritikal dan melibatkan nyawa manusia serta kesejahteraan rakyat. Ini bagaimanapun tidak memberi kesan kepada perancangan sekumpulan doktor untuk meneruskan niat tersebut bermula esok. Kata mereka di sebalik langkah kerajaan untuk menukar status sebilangan doktor kontrak kepada doktor tetap, 87% daripada mereka masih belum ditawarkan jawatan tetap. Katanya ini antara lain menafikan hak mereka untuk mendapatkan banyak faedah, termasuk pencen, selain menerima gaji antara RM1,000 hingga RM2,000 sebulan lebih rendah berbanding mereka yang berjawatan tetap. Jadi apa yang kita berjangka esok, ramai yang bimbang dan ramai yang bincang dan fikirkan berkenaan dengan apa kesannya kepada rawatan pesakit dan juga perjalanan sistem kesihatan dan hospital kita bermula esok sehingga beberapa hari akan datang. Itu yang saya mau bincang bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam, polisi, ekonomi dan pengurusan kesihatan, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid. Prof, kerajaan sudah memberi komitmen untuk menubuhkan jawatan kuasa khas ini. Tapi bagaimana dengan doktor yang kata mereka tiada pilihan kerana sudah cuba semua cara lain. Sudah banyak jawatan kuasa, sudah banyak sesi pertemuan diadakan tetapi masih lagi tidak ada sebarang perkembangan yang signifikan. 87% masih lagi tidak diserap kepada tetap. Apa reaksi Prof kepada penyataan ataupun kenyataan mereka itu? Ya, terima kasih saudara Luqman. Ini merupakan satu perkara yang begitu penting, terutama sekali apabila kita bercakap berkaitan dengan sumber daya manusia dalam sistem kesihatan. Jadi kita tahu bahawa kita pernah mengalami situasi yang sama di sekitar tahun hujung tahun 70-an di mana ada berlaku work to rule apabila sekumpulan doktor pada masa tersebut mengadakan tunjuk perasaan disebabkan mogok, disebabkan gaji yang berbeza di antara beberapa institusi di dalam perkhidmatan kerajaan. Kali ini kita lihat apa yang berlaku adalah mungkin hasil daripada kekecewaan daripada doktor-doktor yang telah pun mendapat latihan yang intensif selama 5-6 tahun tetapi tidak diberikan peluang untuk bekerja dengan tetap di dalam Kementerian Kesihatan. Jadi bagi saya ini merupakan suatu titik hitam dalam sejarah kesihatan, sistem kesihatan negara kalau ianya berlaku, kerana kita tahu bahawa sistem kesihatan kita sudah pun terjejas disebabkan oleh COVID-19. Ini ditambah pula dengan keadaan mogok yang sedang dirancangkan. Saya amat berharap supaya perkara ini tidak berlaku kerana kesannya adalah merupakan sesuatu yang amat kita tidak jangkakan dan akan memberikan kesan yang dalam perkhidmatan kesihatan kita yang sudah dianggap sebagai suatu perkhidmatan yang terbaik di kalangan negara-negara membangun pada masa ini. Ya, apa kesannya Prof secara spesifik jika mogok ini diteruskan? Kerana ada yang mengatakan mogok ini sudah pun dilakukan pada Julai 2021 dan kita tidak mengalami sebarang gangguan signifikan kepada urusan hospital, kepada rawatan pesakit pada Julai 2021 dan ada yang mengatakan bahawa itu menjadi bukti bahawa ini boleh dilakukan tanpa menjejaskan nyawa atau kesihatan pesakit. Tapi apa yang Prof rasakan kesan yang akan timbul sekiranya mereka teruskan bermula esok? Kebanyakan daripada doktor-doktor yang akan terlibat dalam melakukan mogok ini mungkin mereka adalah memerlukan pegawai perubatan yang memberikan perkhidmatan kepada hospital-hospital di Malaysia. Mereka ini adalah golongan yang besar dan golongan ini biasanya memberikan perkhidmatan yang intensif. Kita mengharapkan banyak daripada mereka dalam memberikan perkhidmatan kesihatan direct kepada masyarakat. Saya yakin ia akan memberikan kesan yang negatif terhadap perkhidmatan kesihatan, terutama sekali dari segi rawatan yang akan diberikan secara langsung kepada pesakit
dan kita khawatir bahawa kalau ini berlaku, mungkin pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan intensif seperti di ICU ataupun di ward-ward yang khusus yang memerlukan jagaan sepenuh masa, ini akan memberikan stres yang lebih tinggi kepada mereka yang tidak terlibat dalam mogok tadi, dan kesannya adalah masyarakat kita akan menghadapi kesan negatif daripada mogok ini. Kita tahu bahawa ada beberapa sebab mengapa mereka kecewa dengan keadaan sekarang. Salah satunya adalah kerana kita tahu bahawa Kementerian Kesihatan tidak berupaya untuk mengambil secara penuh dan memberikan jawatan tetap kepada semua doktor. Ada dijangkakan sekarang ada lebih kurang 22,000 doktor kontrak di dalam sistem perkhidmatan kesihatan di negara kita, daripada 74,000 semua yang berdaftar sebagai doktor di dalam negara kita. Jadi hampir sepertiga daripada mereka adalah daripada doktor kontrak. Tetapi apa yang saya lihat pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan yang berhormat Dr. Zaliha baru-baru ini, bahawa salah satu inisiatifnya untuk menubuhkan jawatankuasa untuk menyelesaikan masalah ini, dan yang keduanya ada ditawarkan mungkin mereka akan diserapkan masuk tetapi tidak diberikan pension, tetapi mereka akan mempunyai mendapat benefit yang sama dengan doktor-doktor yang lain yang berkhidmat dalam perkhidmatan ini. Saya rasa ini merupakan satu langkah yang baik, dan mungkin pihak yang terlibat, doktor-doktor yang merancang untuk melakukan mogok ini cuba teliti dengan terperinci apa yang ditawarkan, dan cuba elakkan daripada melakukan mogok, kerana ini akan memberikan kesan yang negatif. Apa respon Prof pada doktor yang mengatakan bahawa ini semua sedikit sebanyak one way or another sudah pun dicuba oleh mereka sudah memberikan peluang, mereka sudah memberikan masa, tetapi balik-balik ianya sama juga. Jadi tidak ada penyelesaian lain berbanding untuk mengadakan mogok sekali lagi. Ada logiknya di situ. Apa yang kerajaan sebut pun ada logiknya. Tapi apa respon Prof pada doktor kontrak yang mengatakan begitu? Kerana ini adalah last resort bagi mereka. Saya rasa mereka harus faham bahawa sistem kesihatan negara kita memerlukan sumber kewangan yang tinggi. Pada masa sekarang, apa yang ada, kita cuma membelanjakan cuma tak sampai pun 5% daripada keluaran negara kasar. Jadi ini menyebabkan amount yang diperlukan untuk membiayai gaji dan sebagainya, termasuk juga pension, itu adalah terhad. Apa yang kita tahu bahawa pada masa sekarang juga kita mempunyai lambakan doktor di dalam negara kita. Kerana kalau kita lihat sejak pada tahun 2020 kita sudah pun mencapai rasio doktor ke populasi yang ditetapkan oleh WHO. WHO menyarankan 1/500, satu doktor 500 orang. Kita sudah pun mencapai di bawah daripada 500, satu doktor untuk 454 ataupun 1.7 per 1,000 populasi. Jadi untuk mendapatkan membiayai gaji dan sebagainya doktor-doktor yang diperlukan, itu memerlukan belanja yang besar. Pada masa yang sama, sistem kesihatan kita belum lagi menjalani reformasi yang dirancangkan itu dengan terperinci. Kita tahu bahawa sejak daripada beberapa tahun yang lepas, mungkin 5-6 tahun lepas, sudah pun disuarakan supaya diadakan suatu Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan untuk menangani masalah pelantikan doktor-doktor yang telah pun terlatih tidak mengikut acuan ataupun sektor-sektor lain yang dikendalikan oleh JPA. Ini merupakan suatu langkah yang baik, tetapi belum dilaksanakan, mungkin disebabkan oleh pertukaran dari segi sistem politik kita. Dan sekarang pemerintah yang ada sekarang, saya yakin kerajaan yang ada sekarang begitu serius mahu menangani masalah ini. Yang keduanya, pada masa yang sama, kerajaan sekarang juga sudah melihat kepada suatu bentuk reformasi yang lebih luas, di mana dia akan menyediakan prasarana kesihatan yang lebih baik dan juga sumber kewangan yang lebih kukuh bagi memberikan peluang kepada kerajaan melantik mereka untuk bekerja. Kita tahu bahawa ini bukan satu perkara yang mudah untuk memperbaiki sistem kesihatan, dan ia memerlukan suatu tindakan yang komprehensif yang dirancang dengan baik supaya kita tidak menghadapi masalah pada masa hadapan. Jadi saya rasa kita harus cuba mengelakkan mogok ini daripada berlaku, dan berilah peluang kepada kerajaan dan juga berilah peluang kepada kedua-dua pihak untuk kembali berdiskusi
dan juga mengambil jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada apa-apa untung yang akan kita dapat kalau kita melakukan mogok, kerana ini akan memburukkan sistem kesihatan kita yang sudah pun kita katakan stressful disebabkan oleh berbagai masalah yang kita hadapi setahun 2 tahun yang lepas ini. Ya, saya ingin balik kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan itu, Prof. Itu antara yang ditawarkan oleh kerajaan kepada doktor kontrak ini dalam usaha untuk memujuk mereka untuk tidak bermogok sekali lagi. Tetapi mengapa terlampau lama untuk tubuh jawatan kuasa ini atau Suruhanjaya ini, Prof? Kerana ia terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan sebelum PRU15 pun. Dan sudah beberapa bulan, saya kira 5 atau 6 bulan kerajaan perpaduan ini berkuasa. Mengapa baru sekarang mereka ingin menubuhkan Suruhanjaya ini seolah-olah sebagai pilihan terakhir untuk memujuk doktor supaya tidak bermogok? Saya rasa kerajaan yang ada sekarang yang ditubuhkan oleh Pakatan Harapan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi menubuhkan Suruhanjaya bukan semudah kita mendirikan sebuah hospital atau mendirikan sebuah klinik, kerana dia melibatkan sistem. Pada masa yang sama, proses-proses yang tertentu harus kita lakukan, dan kajian juga perlu dilakukan apakah impaknya, siapa yang akan terlibat dalam melaksanakan segala polisi-polisi berkaitan dengan human resource. Kita harus ingat bahawa hampir 65 ke 70% daripada sumber keuangan dalam sistem kesihatan adalah untuk membayar gaji kepada sumber daya manusia, human resource. Ini merupakan satu bentuk yang satu expenditure yang tinggi. Jadi kalau kita menubuhkan Suruhanjaya pun, kalau sumber keuangan yang tidak mengizinkan, mungkin ia juga tidak dapat dilaksanakan. Saya lebih mengharapkan bahawa suatu reformasi dalam sistem kesihatan yang lebih menyeluruh, termasuklah menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan ini sebagai salah satu daripada elemennya. Jadi kita harus menyediakan dana yang mencukupi. Satu lagi perkara yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat supaya supply factor ini yang mana terdapat doktor yang terlalu banyak dihasilkan. Kita menghasilkan di antara 5-6 ribu doktor setiap tahun. Manakala yang kita perlukan mungkin sekitar 3 ke 4 ribu doktor setahun saja. Kenapa lambakan ini berlaku? Lambakan ini berlaku disebabkan oleh kita mempunyai 34 universiti tempatan yang mengeluarkan doktor. Pada masa yang sama kita mempunyai hampir 10 kali ganda bilangan universiti di luar Malaysia yang mana diiktiraf oleh kerajaan, 340-an. Saya rasa ini merupakan bilangan yang terlalu besar. Jadi ramai yang mengambil keputusan untuk pergi ke luar negara apabila tidak mendapat peluang bekerja, melanjutkan pelajaran di negara kita, dan mereka lulus di sana dan mereka balik dan tidak mempunyai peluang untuk bekerja. Jadi tapi kalau kita lihat, ramai yang melanjutkan pengajaran di luar negara untuk menjadi doktor itu juga, adakah mereka diberikan beasiswa oleh entiti-entiti tempatan? Dan adakah itu bermaksud mereka tidak bekerjasama, NGC-NGC ini tak bekerjasama untuk memastikan kita tidak menghasilkan terlampau ramai doktor dalam satu tahun itu? saya rasa kebanyakan daripada majoriti yang mendapatkan latihan di luar negara adalah mereka yang tidak diberikan beasiswa oleh kerajaan, ataupun mereka berada di sana kemudian memohon pinjaman dan sebagainya, dan bukan dihantar oleh kerajaan. Yang dihantar oleh kerajaan bilangannya agak kecil dalam 5-6 tahun kebelakangan ini. Jadi apabila mereka ini pulang, dan ini menyebabkan lambakan dalam bilangan pekerja, bilangan doktor dalam negara kita. Jadi kalau kita ambil contoh negara jiran kita seperti Singapura dan juga beberapa buah negara seperti Thailand dan sebagainya, bilangan institusi luar negara yang diiktiraf adalah kecil sekali. Tapi kita mempunyai bilangan yang terlalu besar. Ini menyebabkan lambakan ini berlaku. Jadi ini harus dilakukan sebagai satu daripada tindakan yang harus dilakukan dengan secepat mungkin, supaya tidak lagi berlaku lambakan yang terlalu besar yang akan memberi kesan yang negatif dari segi pengurusan sumber manusia di negara kita. Ya, Prof, pada asasnya masalah ini adalah masalah dana. KKM sentiasa mendapat peruntukan sama ada tertinggi atau kedua tertinggi, dan pada belanjawan 2023 ia mendapat peruntukan kedua terbesar 36.3 bilion. Daripada jumlah itu 3 bilion ringgit setahun diperuntukkan untuk lantikan baru tetap dan kontrak,
lebih 1,500 pegawai perubatan dan Perdana Menteri mengatakan masalah ini adalah masalah yang tertangguh lama. Jadi kita tidak boleh bebankan kerajaan dalam 1 tahun untuk selesaikan semua. 3 bilion ringgit itu bukan jumlah yang kecil. Itu apa yang Perdana Menteri katakan. Tapi satu lagi terakhir Prof. Ada juga angka yang dikongsikan oleh Perdana Menteri ataupun kerajaan baru-baru ini yang menimbulkan sedikit sangsi. Beliau berkata untuk serap semua 4,000 orang, kosnya adalah 10 bilion ringgit setahun. Ramai yang mengatakan angka ini tidak masuk akal. Kerana jika 10 bilion ringgit setahun untuk 4,000 orang, ia bersamaan dengan 2.5 juta ringgit setahun untuk seorang doktor atau pegawai perubatan atau bersamaan dengan 208,000 ringgit sebulan. Adakah angka ini masuk akal atau adakah sebarang kos tambahan yang kita tidak tahu? Ya, mungkin saya tidak dapat tak tahu tentang bagaimana angka ini dihasilkan. Apakah ia melihat kepada long term implication seperti misalnya pencen dan sebagainya pada masa akan datang. Kemudian kos-kos tambahan yang lain kerana termasuklah juga kos untuk latihan. Kerana apabila mereka bekerja, mereka akan mahukan untuk diberikan latihan-latihan untuk menjadi pakar. Mungkin semua ini yang menyebabkan kosnya begitu tinggi. Namun begitu, kita tahu bahawa keupayaan negara kita dengan amount yang diperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan yang tak sampai pun 3% daripada KDNK sekarang, tidak mungkin dapat menyerap semua 22,000 doktor kontrak yang berada di dalam pasaran pada masa sekarang. Jadi saya rasa langkah yang terbaik adalah kalau sekiranya kerajaan cuba menyelesaikan dengan memberikan mereka peluang bekerja tetapi tidak diberikan pencen, ini merupakan satu langkah yang terbaik daripada mereka tidak langsung diberikan peluang untuk bekerja. Jadi perkara ini harus kita halusi supaya golongan ataupun tenaga kerja dalam sistem kesihatan yang begitu tinggi tahap pelatihan mereka ini dapat digunakan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat kita. Baik, terima kasih Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam, polisi ekonomi dan pengurusan kesihatan. Daripada lebihan doktor, kita pergi ke kekurangan guru. Itu kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana.